Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Bashir bin Zakaria, A152531. Hari ini saya akan membentangkan projek akhir bagi subjek LMCP 1352, Asas-asas Sains Data dalam Pengangkutan. Terdapat 10 soalan yang akan dibincangkan dalam projek akhir ini. Soalan pertama, kirakan pengeluaran dan penarikan bagi setiap bandar. Untuk mengira pengeluaran, 2.2 darab unit rumah kediaman, dan untuk mendapatkan penarikan, 3.3 darab luas lantai pejabat bahagikan dengan 100. Soalan kedua, jika 65% perjalanan menggunakan kereta persendirian dan purata isi kereta ialah 1.9 orang per kereta, kirakan pengeluaran dan penarikan perjalanan kereta bagi setiap bandar. Untuk mendapatkan pengeluaran perjalanan kereta bagi setiap bandar, pengeluaran hendaklah didarab dengan 65%, seterusnya dibahagikan dengan 1.9. Manakala untuk penarikan perjalanan kereta, juga penarikan didarab dengan 65% dan dibagikan dengan 1.9. Soalan ketiga, kirakan semula pengeluaran dan penarikan supaya sama. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita perlulah mendapatkan purata bagi pengeluaran dan penarikan terlebih dahulu. Pengeluaran perlulah ditambah dengan penarikan dan dibahagikan dengan 2. Untuk mengira pengeluaran baru, pengeluaran yang lama didarab dengan purata, seterusnya dibahagikan dengan jumlah pengeluaran. Dan untuk mendapatkan penarikan baru, penarikan lama perlu didarab dengan purata, seterusnya dibahagikan dengan jumlah penarikan. Soalan keempat, kirakan metrik perjalanan asalan tujuan. Cara pengiraannya adalah jumlah pengeluaran didarabkan dengan jumlah penarikan, seterusnya dibahagikan dengan purata. Untuk soalan nombor 5, jika 70% perjalanan antara bandar menggunakan lebuh raya, kirakan semula metrik perjalanan asal tujuan bagi kereta yang melalui lebuh raya. Untuk menyelesaikan masalah ini, langkah pertama ialah pengeluaran dan penarikan perlulah didarab dengan 70% terlebih dahulu. Langkah kedua, kirakan purata bagi jumlah untuk pengeluaran dan penarikan. Seterusnya, dapatkan pengeluaran baru dan penarikan baru. Untuk mendapatkan pengeluaran baru, pengeluaran didarab dengan purata dan dibahagikan dengan jumlah pengeluaran. Dan untuk penarikan baru, penarikan didarab dengan purata, seterusnya dibahagikan dengan jumlah penarikan. Berikut merupakan metrik perjalanan asal tujuan bagi kereta yang melalui lebuh raya sebanyak 70%. Soalan nombor 6, kumpukan perjalanan lalu lintas di antara bandar bagi kedua-dua arah. Ilustrasi di bawah menunjukkan kumpukan bagi arah daripada bandar A ke bandar F, dan nilai yang di bawah ialah daripada bandar F kepada bandar A. Soalan 7, jika kadar tol yang dikenakan sebanyak 20 sen bagi setiap kilometer, kirakan jumlah kutipan tol. Langkah pertama, kita perlu mendapatkan jarak dari bandar ke bandar. Seterusnya, jarak tersebut didarab dengan kadar tol dan didarab dengan bilangan pengguna lebuh raya. Sebagai contoh, jarak bandar A kepada bandar B adalah 19 km, didarab dengan 20 sen dan didarab dengan bilangan pengguna lebuh raya, iaitu sebanyak 7,636 orang. Kadar kutipan tol bagi jarak bandar A kepada bandar B adalah sebanyak RM29,015.73. Jumlah kadar tol bandar A ke bandar F adalah sebanyak RM221,315.20 dan jumlah kadar tol bandar F ke bandar A adalah RM212,419.20.
dan 5 sen. Jadi jumlah kutipan tol adalah sebanyak RM433,730 dan 25 sen. Soalan 8. Pengaliran lalu lintas yang anda kira adalah perjalanan sehari. Jika 30% pengaliran ini adalah dalam masa 1 jam puncak, kirakan pengaliran maksimum per jam. Jadual di bawah menunjukkan bilangan perjalanan dan masa puncak bagi bandar A kepada bandar F dan dari bandar F kepada bandar A. Soalan 9. Lukiskan visual umpukan perjalanan antara bandar. Ilustrasi di bawah menunjukkan perjalanan dari bandar kepada bandar, iaitu bandar A kepada bandar B, bandar B kepada bandar C, bandar C kepada bandar D, bandar D kepada bandar E, dan bandar E kepada bandar F, dan sebaliknya. Soalan terakhir, soalan nombor 10. Jika muatan jalan raya adalah 1800 kereta per jam, berapakah lorong lebuh raya yang patut dibina? Jadual di bawah menunjukkan bilangan pengguna lebuh raya pada masa puncak bagi setiap bandar ke bandar. Untuk bandar A kepada bandar B, jumlah lebuh raya yang patut dibina adalah 2, manakala bandar B ke bandar C dan bandar C kepada bandar D, bandar D ke bandar E, jumlah lebuh raya yang patut dibina adalah sebanyak 3, dan bandar E ke bandar F, jumlah lebuh raya yang patut dibina adalah 2. Jadi itu adalah pembentangan projek akhir saya. Sekian, terima kasih.